Sekalipun dilahirkan tanpa kedua-dua belah tangan, namun ia tidak sesekali mematahkan semangatnya untuk sama-sama menyumbang demi pembangunan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nadia. Saya Faiza dalam Rancangan Fikir. Dan itu adalah sebahagian dari kisah menarik yang telah kami sediakan untuk menambah wadah informasi anda dan seterusnya menjadi inspirasi kepada kita semua. Jadi jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini. Faizal tahu tak? Sebenarnya kekurangan yang ada pada diri kita ni mungkin juga kelebihan yang tak ada pada orang lain. Cuma kita je tak pandai nak gunakan. Ya Nadia, setiap manusia ini ada kelebihan dan keistimewaannya yang tersendiri dan kitalah yang perlu mencarinya. Macam idola yang akan kita tampilkan sebentar saja lagi, beliau ni walaupun dilahirkan tanpa kedua-dua belah tangan tetapi ia tidak sekali menyisihkan beliau dari masyarakat. Dan yang paling mengkagumkan ialah penglibatan beliau dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Dan beliau yang kita maksudkan adalah saudara Muhammad Zarif Afandi yang kini cukup aktif mewujudkan pelbagai aktiviti komuniti khususnya untuk remaja. Jom kita saksikan sendiri kisah yang cukup menarik ini. Again, I could not emphasize again that it is the month of October. That's why we are going all pink. Dia ni macam tak tahu lah, darah dia memang pump higher kot. Kepantasan dia buat kerja tak sama dengan manusia biasa. Nak kata dia bukan manusia biasa, tak juga. Dia seperti kita juga. All about. And don't forget to... Dia sentiasa mengangkat diri dia sama level dengan orang lain. Dan dia boleh, kata bagi saya dah tak nampak kekurangan dah. Budak kecil lah, pernah tanya dia, mana pergi tangan dia? Dia kata tangan dia tertinggal kat rumah. Sebab dia rasa dia orang biasa, dia tak sedar. In fact, dia nak lagi different. Dia tak sedar, dia memang different. Dia macam any normal guy bawa wife pergi shoe bazaar, belikan wife kasut. Happy birthday to you. Saya rasa memang dari kecil dulu, alhamdulillah I punya parents, dia memang sebab dia dah treat I daripada kecil macam budak biasa kan. Kita manusia ni macam-macam jenis. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hidung mancung, ada yang hidung penyet. Jadi itu yang macam manusia lah. Ada yang tangan satu, ada yang tangan dua, ada yang tak ada tangan. Jadi perasaan dia bagi Zarif macam dah biasa dah dari kecil. Sebab memang dah dibesarkan macam tu kan. Yang dia orang bagi tahu Zarif macam tu lah manusia kan. Kagum tu mestilah. Memang dari first time tengok dia, memang tengok dia ada future lah, to do well. Ya, ada kebolehan, upaya, confidence. Dia memang kuat semangat lah dari kecil. Suka bercakap, suka jumpa orang. So, senang nak sesuaikan diri dia dengan siapa-siapa. Saya rasa kagum lah, walaupun dia ada kelemahan dia, tapi dia tak buat kekurangan tu sebagai halangan. Tak ada pun perasaan yang saya tak ada tangan, saya tak boleh buat ni. Semua dia buat macam orang biasa. Saya rasa yang dia sebagai macam idola lah, macam mana dia boleh semangat macam tu kan. Kita semua kena syukur apa yang kita ada kan. Orang ejek kita tak perfect pun. Kan, orang nak kata apa pun, nak kata buruk pun, kalau kita ni perfect sangat, lain cerita kan. Masalahnya dalam kehidupan ni tak ada manusia yang perfect. Zarif selalu aktif lah, memang daripada remaja lagi. Kalau tak organize event, participate dalam event. Sebab masa sekolah dulu pun Zarif banyak masuk persatuan. Zaman sekolah time tu zaman-zaman yang baru kenal hip hop apa semua, dia menari.
Saya ingat dia buat apa macam yang worm tu, yang macam ulat tu kan. Saya macam wow, dia boleh buat. Memang time tu memang saya macam ni lah. Abang Zarif kita tengah memandu. Terkejut perut kita. Itu satu pemanduan pakai kaki. So kami pun fikir, siapa yang bawa kita ni? Tengok Abang Zarif kita. Satu kaki kat minyak, satu kaki kat steering. Tak pernah orang buat. Dia je saya pernah tengok. Kita tengok pun takut kan, orang biasa tengok tapi dia rasa dia biasa. Dia selalu think ahead macam mana nak sesuaikan diri, macam mana nak cari masa, nak suruh orang tumpang ke. Dia pandai dah, dia very quick. Dari kecil I think dia dah train diri dia untuk cari troubleshoot. Bila kita rasa kita boleh buat, kita buatlah. Apa yang mampu dibuat, kita buat. Apa yang kita tak mampu buat, kita tak buat. Tapi pada masa sama kita tak tahu apa kemampuan kita atau kita punya kelemahan kita atau kita punya limit until kita cuba buat. Banyak sumber inspirasi dalam kehidupan Zarif. Ibu bapa sememangnya pertama sebab memang dari kecil lagi kan mereka memberi Zarif satu persekitaran yang membolehkan Zarif melakukan apa yang Zarif lakukan hari ini. Daripada orang ingat Zarif daripada being disabled, mereka memberikan Zarif environment yang sangat enabling. And then sekarang of course I have my baby, my daughter. Kan, so Zarif punya baby memberi Zarif inspirasi untuk bergerak ke hadapan lagi, untuk melakukan lebih baik juga, keluarga of course kan. Kagum sangat lah, macam throughout my pregnancy, masa kelahiran kat hospital, he was there for me lah. Sampai baby tu dah lahir, dia tolong sedaya apa yang dia boleh lah. Dia angkat tong sampah, dia pasang lampu, bawa benda, dia moral support lah, emotional support. Dia lari sana lari sini macam lebih aktif daripada most of us lah. So consider like bila dia dah macam tu, bila leader saya dah macam tu, saya pun kena aktif macam dia kan. So memang inspiring. Kita manusia cukup sifat pun macam-macam benda macam kerenah kita bagi kan, macam-macam alasan. Tapi Abang Zarif kita teruskan sahaja. Kenapa nak cakap tidak? Kita teruskan je. Asal kita boleh bernafas, kita masih boleh buat something. Sedangkan kita kadang tak terbuat benda-benda yang dia buat. Kan? Itu yang saya sampai sekarang saya kagum dengan dia. Dia macam sentiasa ada tenaga, sentiasa ada motivasi dia. Apa-apa yang nak buat, you fokuskan kepada tak takut, you fokuskan that you love what your idea is, you love yourself, you love the things around you dan you jangan takut untuk lakukan apa yang you nak lakukan. Baca, belajar, dengar, peka dan tahu bahawa kehidupan ni balance. Kan? Ada give, ada take. Kan? Ada kita mengajar, ada kita belajar. Kita nak ribuan dan jutaan lagi para belia macam saudara Zarif ini. Apa komen Nadia bila Nadia tengok apa yang saudara Zarif kita buat sebentar tadi? Memang mengagumkan Faizal sebab orang normal macam kita ni pun belum tentu boleh lakukan seperti yang dia lakukan. Betul tu. Di mana ada kemahuan, pastinya di situ ada jalan. Baiklah, kita ke segmen seterusnya. Kali ini kita bersama dengan salah seorang pelajar yang merupakan penerima anugerah Dekan Kolej Pengurusan dan Profesional KLIA. Dan beliau yang kami maksudkan ialah Adi Iskandar yang bercita-cita nak jadi seorang tenaga pengajar suatu hari nanti. Jom kita ikuti kisah beliau selepas ini. Di sinilah tempat bermulanya saya belajar untuk menjadi seorang yang boleh hidup independen lah. PMR saya dapat 6A 2B alhamdulillah. So pada SPM amat saya menduka cita jugalah
semua tak berapa nak elok juga. Saya membuat keputusan ambil sijil kemahiran maritim di IKM JB Lakin, tapi saya mengubah fikiran saya untuk melanjutkan pelajaran saya kepada diploma, daripada sijil ke diploma, dan saya belajarlah dekat KLIA College ni. Kursus ni kita tawarkan daripada untuk peringkat diploma. Kita ambil student yang lepasan SPM. Kelulusan dia 3 kredit SPM dan salah satu kena kredit dalam mata pelajaran sains. Bidang ni boleh diceburi oleh mana-mana yang setelah tamat tingkatan 5. Dia tak memerlukan kredit yang banyak pun, cuma 3 kredit je untuk kemasukan ke dalam program ni. So sebenarnya program ni sesuai untuk pelajar-pelajar yang sederhana. Saya akui bahawa pensyarah yang ada yang mengajar di sini terdiri daripada golongan-golongan yang pakar dalam bidang yang saya ambil ni, dan itu adalah satu advantage. Dia seorang yang rajin. Lepas tu dia seorang ketua yang baik. Dan dia tak kedekut ilmu, dan dia suka sharing. Apa-apa yang kita tak tahu, yang dia tahu, dia akan share. Lepas tu dia ni kadang dia seorang yang independen. Tak kisahlah orang suruh dia buat apa pun, dia boleh buat. Ciri-ciri yang saya nampak dekat Iskandar adalah ciri kepimpinan. Dia buat sesuatu kerja, dia akan prepare kerja tu sampai berjaya. Kawan yang baik bagi saya sebab dia tak kedekut ilmu. Dia bukan saja intelijen, dia ni peramah dan juga bila kita adakan aktiviti-aktiviti luaran daripada pembelajaran ni, dia banyak terlibatlah. So dia nampak banyak inisiatif yang datang daripada diri dia yang ingin membantu dan ingin menolong tu memang adalah. Memang itu memang tak dapat dinafikan dia punya pencapaian akademik, dan juga masa dia pergi ke on-job training, dia telah membawa nama yang baiklah pada kolej, dan banyak majikan kat luar sana yang memang puji dia punya performance dekat site. Sebab tu kita pilih dia lah sebagai ikon untuk kolej ni. Tempat saya berada ni adalah salah satu cabang industri, iaitu tapak pembinaan, di mana saya diterangkan macam mana kita menguruskan safety di kawasan seperti ini lah. Cara pergi pembelajaran ini amat bagus pada saya, memang amat bagus, sebab apabila kita belajar di dalam kelas, kita tu sekadar teori untuk pengetahuan kita berdasarkan buku, daripada penerangan, bicara, mungkin berkongsi pengalaman bagaimana keadaan bekerja di dalam kelas hanya sebagai satu gambaran. Tetapi apabila hands on, bila kita teori, kita pergi dekat site, kita boleh dedahkan macam mana gambaran tu yang sebenar. Ambil bidang keselamatan, dia ada banyak dia punya prospek yang tinggi. Prospek yang tinggi satu itu disiplin. Sekarang kita remaja banyak yang buat hal hisap dadah, main judi, pergi buat kaitan-kaitan yang tak betul. Yang dekat sini all the way disiplin. Safety is first thing, disiplin. Very important is disiplin. So kalau you dah sebagai remaja dah jadi disiplin, automatically you akan dapat semua benefit, prospek yang tinggi sekali. Selepas saya graduate daripada kolej ni, saya membuat perancangan bahawa ingin bekerja dalam masa setahun ataupun 2 tahun untuk menimba beberapa sikit pengalaman bagaimana bekerja sebagai safety di alam pekerjaan. Dan selepas itu saya
ingin menyambung kepada pelajaran saya ke peringkat lebih tinggi, sama ada dalam ijazah safety ataupun kepada bidang yang lain. Cabaran globalisasi pada masa kini amat mementingkan pendidikan. Sekurang-kurangnya biarlah kita ada sijil. At least kita ada sijil sekurang-kurangnya, supaya benda itu dapat menjamin kita untuk pergi lebih jauh. Faizal, Ya. awak pernah terfikir tak betapa beruntungnya kita dapat hidup di bumi yang penuh aman dan damai ni seperti Malaysia? Yelah Nadia, saya begitu bersyukur sangat-sangat tahu dengan adanya keamanan pada hari ini. Dan saya juga berdoa supaya keamanan pada hari ini dapat kita kekalkan untuk selama-lamanya. Tapi kan Faizal, masih ada lagi yang tak bernasib baik seperti kita. Contohnya penderitaan rakyat Palestin yang ditindas. Betul tu. Palestin dan deritanya bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat dunia. Lebih-lebih lagi dengan masyarakat yang ada di negara Malaysia kita ini. Sudah sekian lama tangisan mereka tidak dipedulikan, maka adalah menjadi kewajipan kita sebagai saudara seakidah yang berkongsi syahadah untuk membantu mereka. Seperti yang dilakukan oleh sekumpulan sukarelawan Aman Palestin. Kita cukup berbangga dengan adanya semangat kekeluargaan Islam yang sentiasa tertanam dalam jiwa rakyat Malaysia demi sebuah keamanan. Apa kata kita saksikan sukarelawan ini? Jomlah, saya pun nak tahu cerita ni. Jom kita saksikan. Saya terlibat dengan Aman Palestin semenjak sekolah, di bangku sekolah. Ketika itu Aman Palestin membuka bus-bus di expo-expo kecil di sekitar Lembah Kelang. Mula kat situ timbul niat untuk kita menyumbang. Kita rasa kepentingan saudara-saudara kita di luar sana memerlukan bantuan. Jadi bantuan yang kita boleh buat adalah kita promosi dan membuat kerja-kerja sukarelawan macam tu. Antara rutin saya adalah saya pergi ke sekolah-sekolah untuk memenuhi jemputan ceramah Palestin. Selalunya dibuat di pagi hari, kadang-kadang di tengah hari dan kadang-kadang petang. Apa yang ada kat tanah Palestin untuk umat Islam adalah kiblat pertama umat Islam. Kalau orang Islam ni dia semayang, kan, dia menghadap ke Kaabah. Cabaran utama adalah cabaran respon daripada pendengar, iaitu pelajar-pelajar di sekolah tu. Sama ada kadang-kadang ada yang tidur. Kalau tidur tu kita faham, punya boring. Jadi kita kena buat lawak sikit. Tapi ini isu serius. Jadi kita kena pandai cara penyampaian tu, kita kena pandai adjustment sikit. Bila adanya tenaga sukarelawan ni, kita gerak kerja tu lebih meluas lagi lah. Jadi selain daripada itu, masyarakat umum mengenali Aman Palestin. Jadi dia tahu apa peranan Aman Palestin dekat Malaysia ni, dan tujuan utama Aman Palestin ditubuhkan untuk menyalurkan dana-dana untuk membantu saudara-saudara yang kesusahan amnya di bumi Palestin. Dan tambah-tambah lagi kita bantu juga di bumi Syria dan di bumi Mesir itu sendiri. Selain petugas kami, selain berceramah dan macam pergi ke sekolah-sekolah, bila ada waktu senggang, kami juga bertugas untuk mencari maklumat-maklumat baru. Dan kelebihan Syarawi yang boleh menterjemah bahasa Arab ke bahasa Melayu. Jadi dia tugaskan untuk mencari artikel-artikel bahasa Arab ataupun cari buku-buku yang berkaitan dengan isu Palestin dan sekitarnya untuk diterjemahkan daripada bahasa Melayu. Ketekunan dia untuk melakukan kerja tu sampaikan dia boleh datang awal pada pagi hari sampai balik lewat malam lah. Berbagai lagi lah kerja yang Aman Palestin Pusat suruh dia lah buat kerja. Jadi itulah kerja-kerja yang dia boleh buat. Tapi selain tu kita ada lagi lah backup sukarelawan yang lain lah. Bukan dia setakat dia seorang, tapi ada lagi lah beberapa orang sukarelawan yang bantu dia lah. Bila dia bagi satu kerja, dia akan buat sehabis boleh sampai benda tu betul-betul sempurna. So dia akan
apa-apa pun yang terjadi, dia tetap akan habiskan kerja itu dengan sebaik-baiknya lah. Dia boleh menyusun walaupun aktiviti tu dia akan dilakukan pada esok hari, dia dah daripada awal lagi dia dah menyusun apa yang dia perlu buat pada untuk esok harinya. Memang kerja-kerja di Aman Palestin memang amat-amat memerlukan sukarelawan. Yang yalah kita punya sukarelawan kejap tenggelam timbul. Kebanyakannya dari remaja-remaja yang belajar kan, bila cuti baru diorang datang. Memang saya banggalah bila dia secara rela lah untuk tak perlulah saya nak bangun pagi jom pergi, maksudnya tak perlu. Dia sendiri dah lebih dulu bangun pada saya untuk bersedia untuk ke sini. InsyaAllah hari ini seperti biasa rutin saya kita menerima jemputan SMK Seri Harta Mas. Selalunya kita akan bagi ceramah tentang kefahaman kepentingan Palestin dan sebagainya. Dan samping itu lepas ceramah kita buka booth. Kat situ ada jualan-jualan Aman Palestin seperti buku, maflar dan kutipan derma. Pakai kesangan waktu dan sukses. Beliau ini orang yang dipanggil dengan Yahud wa Amerika wa man walahum. Dia bagus lah juga sebab dia tolong orang kan. Lepas tu tak banyak orang yang mampu untuk tolong semua ni kan. Bagus lah juga sebab apa tu dia nak tolong orang. Kerja-kerja sukarelawan dapat membantu mereka lah dengan memberi pertolongan secara wang tunai supaya mereka dapat memperoleh keperluan yang mereka perlukan lah. Kerja-kerja sukarelawan ni yang bagus lah untuk membantu orang-orang Palestin. Dan apa tu kita sebagai orang yang senang kita perlu membantu orang yang susah di negara lain seperti negara Palestin. Alhamdulillah, selesai pun kita punya ceramah tadi. Jadi sampai masanya untuk kita kemas dan kita pulang ke pejabat kita balik. Kita nampak student-student ni dia beri komitmen yang positif dan booth kita pun hari ini ramai dikunjungi dan lakulah barang-barang nak tunjukkan sebenarnya ada kesedaran kat budak-budak pelajar kita. Walaupun bukan dia, sekali mana pun pemuda-pemudanya luar sana yang buat kerja dakwah ni, saya sokong. Yalah, 100% lah saya sokong, teruskan usaha tu. Agama kita menyaran supaya kita mestilah berlumba-lumba kepada buat kebaikan. Fastabiqu khairat, fastaqim kama umirta. Maksudnya, berlumba-lumbalah kamu buat kebaikan ataupun buatlah kebaikan sekiranya kamu mampu. Ini adalah satu galakan, motivasi daripada agama kita bahawa sebenarnya kita tak boleh duduk diam dan kita tak boleh buat perkara yang tak membawa apa-apa kebaikan kepada diri, agama, bangsa dan negara kita. Hargailah keamanan yang kita ada pada hari ini dan janganlah sesekali kita mencemarinya. Dan berusaha mempertahankan untuk selamanya. Bagi anda yang berminat untuk menjadi sukarelawan Aman Palestin, anda bolehlah melayari www.amanpalestin.net. Ingatlah jangan kita merasa hampa akan sesuatu yang dipanggil ujian kerana pasti ada hikmah di sebaliknya. Baiklah, kami sudah pun berada di penghujung rancangan. Moga paparan kami tadi dapat menambahkan wadah informasi anda dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Jumpa lagi di minggu hadapan bersama saya Nadia, saya Faizal dan pastikan anda fokus, inspirasi, karisma, remaja, fikir.